Sebelum anda tonton video ini, pastikan anda telah pun menguasai kedua-dua konsep ini, iaitu tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti dan juga prinsip keabadian tenaga. Okey, anda boleh lihat pada video yang cikgu telah sediakan. Jadi, apakah hubungan antara kedua-dua konsep ini dengan hal laju lepas? Baik, hal laju lepas, kita tahu bahawa hal laju lepas adalah hal laju minimum yang mana bila kita baling sesebuah objek ke atas, objek ini akan bergerak dan terus bergerak sehinggalah dia berhenti. Okey, sehinggalah dia berhenti, yang mana ketika dia berhenti, dia tidak lagi ditarik ke bumi. Okey, berlainan dengan objek yang kurang daripada hal laju lepas, iaitu jika kita baling, dia akan kembali semula ke bumi. Jadi berapakah hal laju minimum objek ini? Okey, untuk kita hitung hal laju minimum, kita tahu bahawa apabila sesebuah objek dia mempunyai hal laju, maka dia akan ada tenaga kinetik. Yang mana tenaga kinetik diberikan oleh 1/2 mv kuasa 2. Yang ini adalah tenaga kinetik bagi sesebuah objek. Baik, yang seterusnya adalah kita lihat bila dia berada di sini, dia juga ada tenaga keupayaan graviti. Dan bila dia mencapai ketinggian maksimum ini, dia punya hal laju adalah V bersamaan dengan kosong. Maka dekat bahagian ini, dia punya tenaga kinetik adalah sifar. Dan dalam masa yang sama, bila dicapai ketinggian ini, kita tahu bahawa kita syaratkan supaya dia tidak lagi jatuh ke bumi. Maksudnya dia tidak lagi merasai tarikan graviti bumi. Ataupun kita boleh juga sebutkan sebagai dia tidak lagi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Kerana dia tidak lagi ditarik oleh graviti, maka dia punya tenaga keupayaan graviti adalah sifar. Okey, lagi satu adalah berkenaan dengan tenaga keupayaan graviti. Kita dah belajar bahawa tenaga keupayaan graviti adalah mgh. Okey, tetapi untuk kes ini kita perlu ubah suai sedikit kita punya tenaga keupayaan graviti kepada negatif gmm per r. Okey, yang mana untuk kita ubah ini kita perlu tukarkan g, yang mana g sebelum ini dalam bab yang berkaitan bagaimana kita nak cari pecutan, dia adalah g bersamaan dengan negatif gm per r kuasa 2. Okey, jadi G adalah tarikan graviti bumi, manakala H adalah ketinggian objek, maka dalam kes kita ini ketinggian dia daripada pusat bumi adalah R. Okey, ingat ya, ketinggian dia adalah R. Dan dia punya Gsim M adalah samalah Gsim M ya. Okey, jadi seterusnya adalah daripada kita punya tenaga keupayaan graviti ini, dia punya tenaga keupayaan graviti ketika berada pada permukaan bumi diberikan oleh negatif gmm per r. Manakala tenaga keupayaan graviti ketika dia maksimum adalah kosong. Begitu juga dengan tenaga kinetik. Maka kita dah ada dua set tenaga. Iaitu yang ini, yang dalam warna hijau. Cikgu labelkan warna hijau ini sebagai tenaga dia ketika dia berada pada permukaan bumi. Okey, yang ini adalah tenaga objek tersebut pada permukaan bumi. Okey, jadi kita lukis. Ketika di bumi, dia punya tenaga yang dalam warna hijau. Dan bila dia mencapai ketinggian, sesuatu ketinggian ini, dia punya tenaga dia adalah sifar. Okey, tenaga keupayaan dia adalah sifar, begitu juga dengan tenaga kinetik adalah sifar. Okey. Jadi cikgu labelkan dengan warna kuning. Yang ini adalah apabila dia telah mencapai satu ketinggian yang mana dia berhenti dan dia tidak lagi ditarik oleh graviti bumi. Baik. Seterusnya kita tengok berkenaan dengan prinsip keabadian tenaga. Okey. Jadi waktu dia berada pada permukaan bumi, dia ada tenaga. Tetapi waktu dia berada di atas ini, tiba-tiba tenaga dia sifar. Dan kita tahu bahawa prinsip keabadian tenaga kata tenaga tidak boleh diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi ke mana tenaga ini pergi? Okey, jadi caranya adalah dengan kita jumlahkan tenaga ini dan kita samakan dengan tenaga akhir dia. Jadi kita boleh andaikan tenaga pada permukaan bumi, okey, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga di permukaan bumi sama dengan tenaga ketika dia tidak lagi bergerak. Maka kita boleh jumlahkan dia. Kita dapat 1/2 mv kuasa 2 tambah dengan negatif gmm per dengan r. Yang ini semua adalah pada permukaan bumi.
dan ia bersamaan dengan sifar. Okey, sifar yang ini adalah ketika dia tidak lagi bergerak. Maka daripada sini kita boleh dapatkan halaju ini, iaitu halaju ketika dia berada di bumi dan dilepaskan, ataupun kita panggil sebagai halaju lepas. Okey, jadi macam mana nak dapat halaju lepas? Kita selesaikan persamaan berikut. Okey, jadi kita dapat 1/2 mv kuasa 2. Cikgu pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Kita akan dapat GMM per dengan R. M kita boleh potong, maka kita pindahkan 2. Kita pindahkan 2 ataupun kita darab 2 pada kedua-dua bahagian. V kuasa 2 bersamaan dengan GM per dengan R. Maka V bersamaan dengan punca kuasa 2, 2GM per R. Jadi inilah kita punya halaju lepas. Jadi kita dah dapat rumus halaju lepas. Yang mana kita tengok untuk dapatkan rumus halaju lepas, kita perlu gunakan konsep tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti.